Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabiyassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian secara atas talian kita. Pengajian ilmu dalam khusus kepada tajuk hakikat kehidupan yang besarnya bersandarkan tauhid dan tasawuf. Dan kita masih lagi membincangkan pada perbahasan pengajian hikmah dalam kehidupan. Masih juga membincangkan dalam bab masa dan usaha. Dan kita akan bincangkan juga sambungan perbahasan tentang kesan ataupun impak, kesan ataupun natijah daripada gagal menguruskan masa dengan baik, usaha dengan baik, maka wujudlah perbincangan tentang tertekan, depression, tertekan. Baik, Alhamdulillah, sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, bagi yang dah menonton atau bersiaran dengan saya pada malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, dan kepada yang baru, salam perkenalan, salam ukhuwah, salam silaturahim. Mari kita sama-sama perbetulkan niat kita untuk bersama-sama pada malam ni berada di dalam taman-taman syurga, Raudhah min Riyadil Jannah secara atas talian. Walaupun atas talian, tapi mari kita sama-sama perbetulkan niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat juga kita fadilat daripada menuntut ilmu ini, insya-Allah. Khair. Bantu sebarkan dulu. Sebarkan lagi live kita pada malam ni, insya-Allah. Dan seperti biasa kita akan lazimi majlis ilmu kita dengan amalan yang Allah telah izinkan untuk kita amalkan. Kita dah mulakan, yakni kita membaca surah Al-Hadid, insya-Allah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Baik, bagi yang dah bersiap sedia dengan tafsir Quran masing-masing, insya-Allah. Bagi yang dah bersiap sedia dengan tafsir Quran masing-masing, alhamdulillah, insya-Allah, yang dah ada masalah Quran, sama-sama kita membacanya. Baik. Allahumma salli ala. Sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran ini untuk kita sama-sama, kita niatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakkan
keberkatan pada bacaan ini, dan padanya itu ada satu ayat yang jika dibaca fadilatnya 1000 ayat tuan-tuan. Itulah surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir. Jadi mudah-mudahan 1000 ayat, pahala 1000 ayat tu. Di kesan pahala ni besarnya. Pahala ni besar kesan dalam hidup kita. Jadi kalau Allah berikan kita 1000 pahala, 1000 membaca ayat tu, 1000 ada ganjaran atas 1000 ayat itu. Masya Allah. Banyak tu tuan-tuan. Baik, kita niatkan juga menguatkan nanti body badan kita ni. Badan kita bagi kekuatan, jiwa kita beri kekuatan agar kita tidak dalam tertekan. Tertekan. Dia jiwa yang kuat, insya-Allah dia akan mampu hadapi tekanan. Dan dia tidak akan boleh dirosakkan oleh tekanan itu. Malah tekanan yang ada itu menyebabkan dia semakin hebat sebenarnya. Itulah kita lihat bagaimana perjalanan para nabi dan rasul. Di saat tekanan yang hebat tetapi ditanggung ataupun diterima tekanan itu dengan jiwa yang kuat, maka apa yang berlaku adalah kemajuan, ketamadunan yang luar biasa. Ramai yang mengatakan nabi ataupun para rasul juga tertekan. Salah ya. Nabi dan para rasul melalui tekanan tetapi mereka tidak tertekan. Kita akan rungkaikan sebentar lagi insya-Allah dengan lebih terperinci insya-Allah, dengan lebih penghayatan lagi, biar kita betul-betul Allah berikan kefahaman tentang permasalahan ni. Sebab permasalahan ni perlu dikaji berkali-kali dan perlu diperhalusi sedalam-dalamnya insya-Allah. Sebab dia melibatkan tentang perjalanan hidup kita. Kita tak nak hidup kita ni menjadi sia-sia. Kita berpenat-penat beramal, lalu sekali amal itu tak ada apa-apa kesan katanya. Tertekan ni tak ada kaitan dengan amalan katanya. Dah tu kita berpenat-penat untuk beramal tu untuk apa? Itu yang kita nak kaji lagi ya. Baik. InsyaAllah mari kita sama-sama mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو
والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang Allah berikan petunjuk melalui bacaan surah Al-Hadid ini. Insya-Allah Allah berikan petunjuk yang mana niat yang nak jadikannya ruqyah, yang niat untuk menguatkan hati, niat untuk menguatkan sistem biologi diri badan ni, Allah akan berikan petunjuk, ya. Bermaksud melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ni, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk. Amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu, kita kena mulakan dengan petunjuk. Kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah SWT. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan. Melihat dunia dengan benda. Melihat dunia dengan diri dia. Melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Ini yang kita nak nampakkan di sini, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Berapa ramai kita hari ini tanpa sedar, kita berusaha untuk menjadi berkuasa. Itu dia. Kat mana kesilapan ini akan berlaku, tuan-tuan? Kesilapan yang paling besar, sebab tu kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapanya Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama, din. Agama yang merujuk kepada agama ad-dinul Islam dan juga hidup beragama. Dia ada dua situ din tu. Din tu pecah kepada the way of life dengan pelaksanaan agama Islam itu sendiri. Kefahaman dia nak melaksanakan hukum hakam. Kefahaman hidup bersandarkan hukum hakam. Ini dua perkara tu. Jadi, bila Allah berikan di kita kefahaman, maka kita akan nampak. Kita akan nampak bahawa bila kita melakukan kehidupan kita ini, maka tidaklah kita melakukan kesilapan yang besar. Apa dia? Salah faham. Sebenarnya sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kesilapan yang paling besar dan paling bahaya adalah salah faham. Bila salah faham, jadi salah buat. Itu dia. Bila kata salah faham, jadi salah buat. Mari kita lihat. Bila kata salah faham, sebab tu bermula mesti dengan kefahaman. Fakih. Faham ni mestilah didorong oleh kefahaman yang benar. Mestilah kefahaman yang benar. Baik. Dia sebut kefahaman yang benar, bermaksud bersandarkan Allah, kembali kepada Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Benar ini mestilah dikembali kepada Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi ayat 29, silap saya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi benar tu kembali kepada Allah. Okey.
Baik. Bila kata kefahaman yang benar, ini merujuk kembali kepada Allah, maka Allah utuskan Rasulnya dan juga kitabnya. Maka datanglah Al-Quran. Dan juga pembawa ataupun penyampai pada Al-Quran itulah Rasulullah. Pembawa utusan. Baik. Al-Quran itu menggambarkan apa yang datang dari Allah itu. Kalamullah. Kalamullah. Maka apa yang disampaikan oleh bagi Nabi SAW itu adalah wahyu, yang dipanggilkan wahyu. Maka turunlah kepada manusia. Inilah dipanggil syariat. Itulah dipanggil segala rang undang-undang, segala tata cara, apa kita nak namakan. Ini tata cara, SOP. SOP, Standard Operation Procedure, tentang apa? Kehidupan. Maka tengok, bila kefahaman yang benar ini tidak dikenal pasti, maksudnya dia faham, rupanya tidak bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mungkin dia tahu. Ini yang perbincangan dia tahu, tapi pelaksanaan, sebab tu dia ada dua. Ada dipanggil perbahasan tentang ilmu dan hikmah. Ilmu wa hikmah. Peringkat tahu dia sudah lepas. Dia tahu, dia kata Al-Quran. Tahu, saya ikut Al-Quran. Tahu, bukan kata tahu. Dia mungkin hafal. Dia hafal, dia tahu, dia mengaji bab tadabbur, ilmu Al-Quran. Kan? Tetapi pelaksanaan dia ini, tuan-tuan, sebab itu contoh, anda ada ilmu tentang Al-Quran. Anda mengaji bab tadabbur. Allah. Sebab tu jangan orang kata apa? Jangan takabur dengan ilmu. Jangan takabur dengan ilmu. Anda mungkin ada kadang-kadang tu yang ngaji bab tadabbur. Ada ilmu. Kemudian dia sepatutnya dia jadi tawaduk. Dia jadi takabur. Dia tadabbur Al-Quran, tetapi dia jadi takabur. Macam mana boleh ustaz? Bukankah dia ada ilmu dah tentang Al-Quran, berkaitan apa, surah apa, asbabun nuzul, kan? Semua tentang Quran, tentang ilmu-ilmu ni dia kuasai. Tetapi ada satu bidang ataupun satu perkara ni yang mesti diperhatikan. Sebab apa dia boleh jadi takabur? Sebab dia tiada hikmah ni. Ini dipanggil kebijaksanaan. Ilmu ni tempatnya di hati. Ilmu ni tempatnya di hati. Hikmah, bila sebut tentang hikmah, bermaksud kebijaksanaan dalam menterjemahkan apa yang telah dimasukkan dalam hati ini. Kebijaksanaan dia. Yang ini sudah ada tentang perbincangan tentang akal. Akalnya tajam dalam menterjemahkan pada hatinya. Baik. Ilmu tu masuk di hati. Tapi dia tak boleh nak terjemah kepada akal dia balik. Kenapa? Ada yang menghalang hati dia. Di sinilah tidak ada hikmahnya. Sebab tu ada ilmu tapi dia takabur. Bermaksud ada masalah hati. Ya, dia masuk. Bermaksudnya masuk hati ni, ya. Ilmu tu, yang menerima ilmu tu hati, tapi keadaan hati yang tertutup, hati yang sakit. Hati yang wa na'udzubillah min zalik, hati yang mati. Ulama pecahkan hati ada 3, hati yang sihat. Okey. Baik, faham tu duduk kat hati, tuan-tuan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub, ada hati, lahum qulubul la yafqahuna biha.
Ada hati, dia tak nak faham. Ini faham. Baik, kenapa ada hati tak nak faham? Sebab ada nafsu. Ada hati tak nak faham. Sebab apa? Sebab nafsu dia dah terhalang di sini. Ada nafsu yang sedang menghalang hatinya. Dia tidak faham. Rupanya dia ada hati. Memang dia kata, orang kata apa? Ya, nampak macam di hati. Sebab tu bab ni kita kena perhalusi, tuan-tuan. Jangan terkejut. Ustaz, dia mengaji Al-Quran. Tapi kenapa dia tak lepas, Ustaz? Sebab tu ada hadis, tuan-tuan, yang mengatakan akan tiba akhir zaman nanti yang membaca Al-Quran hanya berada di kerongkongan. Daripada saya baca. Yang mana daripada ni ada golongan yang ni mafhum hadis, ada ciri sekelompok orang yang telah aku kata membawa sifat yang mana perkataan yang disebut tu perkataan yang benar, tapi hanya di lisan mereka, namun tidak melepasi. Maksud lisan melepasi kerongkong saja. Dia setakat itu je. Dia tidak terus ke hati. Allah Akbar. Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembahan berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah. Keluar dari busur. Keluar. Sesungguh jika aku mendapati mereka, pasti aku akan memerangi mereka. Ini sahih Muslim. Dalam ni saya ambil bagaimana kalau perbahasan ni mafhum hadis, ada keadaan yang dia ada ilmu, membaca Quran, tapi tidak melepasi. Dia tidak dari hati, tuan. Bukan kita nak hukum, tapi ini pada hadis. Tidak lepas. Tapi jangan terkejut. Sebab itu ada. Sebab tu jangan kata, saya dah baca Quran, Ustaz. Saya dah baca doa. Soal, baca dari hati tidak? Itu soalan yang patut ditanya kembali. Bukan saya dah baca. Kemudian kita akan tanya, kamu baca macam mana? Saya bacalah. Baca ke sebut? Sebab tu ada beza baca dan sebut. Ni saya ada kupas sebelum ni kan. Ulang kaji balik. Tuan, cara melihat ini saja dah berbeza. Ini qala, ini qara'a. Ini sebut buta pun tak apa. Tak lihat pun tak apa. Tapi kalau baca, kena lihat. Jadi kalau baca Al-Quran, itu bila kita sebut baca Al-Quran, itu baca dengan apa? Dia Al-Quran ni rukun Islam ke rukun iman? Al-Quran rukun iman. Kalau iman, baca dengan hati. Baca dengan hati. Sebab tu hati ni yang pertama mula. Sebab tu kalau tengok kedudukan rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Iman ni yang pertama, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Ini nombor satu, beriman. Bukan baca, bukannya Al-Quran lagi. Iman dulu. Beriman. Sebab apa? Sebab kenapa tak letakkan Al-Quran nombor satu? Allah. Kenapa tak letakkan Al-Quran nombor satu? Kalau dalam rukun Islam ni, mengucapkan, ya, disebut rukun Islam itu melibatkan af'al. Ini usaha lah ni. Sini ada libatkan usaha. Usaha ni tuan. Usaha Islam. Usaha amal dia panggil. Kalau dalam bahasa ni usaha amal kata. Kita nampak usaha kita ni dunia dia. Nampak usaha dia dunia. Nampak usaha dia dunia. Dunia dia usaha. Macam kalau tak kerja tu tak berusaha. Nampak kesilapan kita. Usaha ni af'al. Usaha ni apa? Usaha ni dalam bahasanya adalah tenaga. Ataupun gerak.
gerak tenaga yang digerakkan untuk apa? Untuk beramal. Ada mengucap ni apa dia? Lisan. Nampak? Okay, iman ni apa? Iman ni masa. Sebab tu masa tu ni nyawa. Dia kena faham tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita nak kupas perkara-perkara, ini adalah pengajian kita nak merungkai perbahasan kita ni. Macam mana kita boleh faham macam ni? Sebab kita berbalik kepada Siddiq. Amanah fatona tabligh ada soft tu. Kalau tak ada soft ni, tak ada bersandarkan pada akhlakul karimah Nabi SAW, tak dapat kita faham perkara ni tuan-tuan. Sukar kita nak merungkai perkara ni. Perkara ni halus. Jangan. Nanti kamu tanya, kadang-kadang saya dah dengar dua video yang kupas dalam bab depression, dia orang agama. Orang agama ada ilmu agama. Tapi akhirnya, semalam kan saya sentuh tentang depression, doktor menafikan kaitan dengan iman. Dan begitu juga ada segelintir yang juga menafikan agamawan tadi. Ada kaitan dengan iman. Saya cakap, ya mungkin ada lain saya tak tengok lain. Tapi yang saya tengok, saya search tengok keluar. Sebab saya tengok apa yang input yang ada pada medsos. Search tengok. Saja kita nak tengok. Ada beberapa tu, tak banyak. Kebanyakannya banyak barat yang cerita about depression. Kemudian adalah 2-3 ini bercerita. Dan dia juga mengatakan menafikan dia bukan dengan iman katanya. Saya cakap macam mana tak nak kaitkan dengan iman. Sedangkan yang bercerita tu orang agama. Dia cakap apa, saya ada kawan juga yang depression. Dia ni ngapal Quran, dia gini-gini, dia kena solat, dia gini. Tapi tu tak depression. Yelah, dia bukan kaitan dengan iman sebenarnya. Kalau macam tu, apa kesan amal tu tuan? Tak gunalah kita beramal. Kalau tak boleh datangkan ketenangan, tak payah beramal. Kita beramal nak apa? Nak tenang kan? Dah, kalau kata beramal tak boleh datangkan tenang, buat apa beramal? Apa natijah kita beramal saja? Exercise ke apa? Mengisi masa lapang. Tu kena faham. Sebab tu kita kena rungkaikan balik. Sebab tu ni ilmu hikmah. Ni hikmah tuan-tuan. Dan memang kalau tanpa kita sedar, kita terperangkap dengan dakwah mereka. Apa dia? Menjadikan agama kita agama yang berorientasikan perasaan. Tanpa sedar. Sebab apa? Kita membenarkan hal-hal yang berkaitan dengan dalaman dikupas dengan perasaan. Hal dalaman tuan-tuan Ni bukan cerita hal luaran tau, hal dalaman. Contoh emosi, perasaan, dia ada luar. Bila sebut, ni sekejap kita masuk kat sini. Bila sebut dalaman, anda kena faham ni. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Dia begini. Bila manusia ada jasad. Jasad ni tuan-tuan, kita bagi doktor. Tak apalah doktor cakap bab jasad. Biologi. Bab darah ni bagi Chan. Bagilah doktor ni pakar bab darah. Walaupun diasaskan oleh Ibn Sina. Ini tak boleh nak nafikan. Ibn Sina pelopor pada bidang perubatan. Walaupun mereka manipulasi ilmu ke apa, tak apalah. Ni darah tuan. Jasad, kita ni jasad je ke? Darah datang dari mana? Roh. Roh ni, siapa nak cakap? Roh melibatkan nafas. Nafas ni yang membawa darah. Dia panggil oksigen. Ini dia tak dipanggil biologi. Di sini dia panggil bioenergi. Dalam perbincangan nafas ini, perbincangan jiwa lah. Di sini ada perbincangan nafsu. Di sinilah perbincangan akal. Baik, kalau cerita bab mental. Mental kat sini lah balik. Yang ni, yang melibatkan darah dah terganggu. Darah naik ke pembuluh, darah naik ke kepala, kena mental. Dia bukan lahir-lahir mental tau. Ini ada tekanan yang melibatkan darah dia tinggi. Pressure dia tinggi. Dia punya toksik dia tinggi. Semua tinggi menyebabkan fikiran dia selaru, mental. Bagi kalau doktor cerita. Doktor selesaikan doktor, mental lah. Okey, tak apa. Bagi ubat mental. Itu saja. Ubat mental pun ubat penenang. Tapi dalam bab ini, siapa nak cerita ni? J.K. Rowling. Kat sini siapa nak cerita ni? Siapa nak cerita bab sini ni?
Siapa yang lebih pakar dalam bab hati, bab nafsu, bab akal ni? Siapa? Kalau tidak orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Sebab ilmu tentang roh tak ada. Sebab ilmu tentang roh, Allah kata roh itu rahsia aku. Jadi nak tahu tentang ilmu tentang roh, kena tahu tentang Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min roh. Surah Sajadah ayat 9. Maka kita kaji tentang Allah, maka Allah bukakan semua ilmu-ilmunya gaib ni. Maka di saat manusia ada gangguan pernafasan disebabkan oleh satu penyakit yang dinamakan keraguan. Ini ragu ni penyakit yang dinamakan was-was. Tiba-tiba amalan tak boleh selesaikan was-was. Iman tak boleh selesaikan was-was. Bukankah dengan datangnya iman menghancurkan keraguan? Bukankah iman ini datang untuk menghancurkan keraguan? Bukankah iman itu datang untuk memantapkan keyakinan? Bukankah iman itu datang untuk menyampaikan kebenaran? Bermaksud tak fahamlah bahawa iman itu apa. Yang kita nampak itu amal. Dan Nabi kata ada orang yang beramal, itu tidak sampai dari hati dia. Inilah perbincangan tadi. Dia sebut saja. Dia tidak baca. Dia sebut, baca tidak. Jangan salahkan Al-Quran yang mulia ini. Jangan salahkan surah Al-Hadid. Jangan salahkan surah Al-Mulk. Jangan salahkan Bismillah. Jangan salahkan Al-Quran yang mulia. Di saat anda buta dalam membacanya. Lepas tu ada setengah tu mendabik dada mengatakan, saya ingat Allah. Saya tanya balik, ingat dengan apa? Bukankah ingat Allah tu mesti bermula dengan Allah? Kalau anda ingat dengan solat, anda confirm ke anda solat tu anda ingat? Sepatutnya solat menandakan anda ingat. Ingat itu datang dari anda kenal Allah. Patutnya macam mana anda ingat Allah? Dengan kenal Allah lah. Macam mana anda boleh kenal Allah? Tiba anda ingat Allah dengan anda buat perbuatan. Mana boleh kata. Sebab itu bermulanya kita itu adalah dengan beriman. Iman ni apa? Kenal Allah. Hidup bertuhankan Allah yang Maha Esa. Di sinilah ada perbahasan la. Bermulanya hidup dengan la. Lam. Nafi. Lam. Dah nafikan, ucapkan. Dah terima dengan hati, tiada yang berkuasa. Ucapkan dengan pembuktian lisan. Asyhadu. Aku bersaksi. La. Aku bersaksi. La. Tiada. Sebab tu kita kena nafikan. Orang yang beriman, orang yang menafikan segala kekuasaan. Kalau dia beramal, kemudian dia nampak usaha dia kuasa. Tuan-tuan, cuba bayang. Usaha ni, anda sembah dia. Usaha yang bagi dapat dunia. Usaha yang bagi dapat duit. Malah usaha yang bagi dapat syurga. Tak ada usaha, tak ada dunia, tak ada duit, tak ada syurga. Maka dia berusaha lah bagi nak gila. Sehingga lupa siapa yang berkuasa. Akhirnya, usaha 100 tahun usaha, tak jadi-jadi. Lama sangat 100 tahun tu kan. Tak apalah. Kita ikut umur kita lah. Puas dah saya berusaha, Ustaz. Okey. Katalah 10 tahun usaha. Usaha ni masuk juga amal kan? Amal tadi masuk usaha tidak? Amal. Masuk usaha, tuan-tuan. Amal. Solat, usaha. Puasa, usaha. Zakat, usaha. Tapi usaha amal. Dunia usaha, semua usaha. Saya dah beramal dah, Ustaz. Tak ada apa-apa perubahan. Anda nak kata amal ni power. Nak yakin dengan amal ke yakin dengan Allah? Beramal dengan yakin ataupun yakin dengan amal. Kat sini pun kadang-kadang pening. Beramal dengan yakin atau yakin dengan amal. Nampak halus, peletakan salah.
Itu satu, berusaha dengan yakin. Ni kerja kena depression lah ni. Sebab ni tak faham ni. Berusaha dengan yakin atau yakin dengan usaha. Yakin dengan berusaha. Kita kena yakin, kita kena berusaha. Saya yakin dengan usaha saya ini menjadi. Saya yakin dengan usaha saya. Saya yakin dengan segala saya buat. Saya yakin saya kena sibukkan diri saya. Saya yakin dengan apa? Dengan segala apa yang saya usahakan, saya bakal menjadi apa yang saya impikan. I design my life. Tuan-tuan, di mana kuasa Allah? Di sini berlaku kerosakan. Maka kerosakan ini datang bermula dengan kerosakan yang bermula dengan keraguan. Ragu ini pergi kepada mana? Pergi kepada perasaan ragu. Inilah dipanggil nafsu. Saya tulis besar-besar, tuan. Dah nampak juga 3 kali Jumaat. Perasaan ragu tu dekat perasaan. Belum lagi masuk ke iman lagi. Sebab iman bersedia untuk menghancurkan keraguan itu sebenarnya. Ustaz, kekuatan fizikal adakah juga terkait dengan kerana kekuatan adanya iman? Kisah Rasulullah, para siang kuat bekerja, malam kuat beribadat. Kuat ini yang kita namakan apa? Kuat itu apa sebenarnya? Adakah kuat itu dengan kita buat banyak-banyak ataupun kuat itu dengan kefahaman? Mengaji dulu bab kuat. Ni nama sidik ni. Di manakah letaknya kekuatan? Di kerisnya kah? Di tengkoloknya? Ngaji dulu bab kuat. Kuat ni apa? Kuat ni apa? Alah, kena soal pula Ustaz. Tak apa, saya soal, saya jawab. Jangan risau. Ini bukan main lontar soalan, lepas tu terkebil-kebil, biar tak terkerti jawab. Kuat ini merujuk kepada sifat yang datang daripada Allah. Bukan sifat kita. Jadi kuat bukan terletak pada af'al. Kuat bukan terletak pada perbuatan. Kuat letak pada hati. Hati yang kuat untuk melakukan ibadat. Bukan banyak. Kuat pada nama Allah. Jadi faham. Maka memang dia terkait rapat dengan hati. Kuat ini. Orang yang lemah semangat. Hati dia. Bukan kata apa, contoh orang muda. Tak payah jauh lah. Muda dengan berusia. Tua lah tuan-tuan. Tambah saya guna perkataan tua ni. Baik. Orang muda dengan tua. Saya nak tanya. Mana lagi boleh solat banyak? Orang tua tuan-tuan. Kenapa orang muda ni badan dia kuat? Tu saya cakap. Anda kena tengok dulu. Orang muda umur 30. Badan sasa. Sado. Suruh tengok. Katalah. Solat. Solat tuan-tuan. Allah dah bagi tahu dah berat. Orang angkat berat pun belum tentu boleh solat. Belum tentu kalau Allah tak kuatkan hati dia untuk solat. Anda jangan ingat orang yang halus macam tu. Orang muda mana? Badan dia kuat, sihat. Nampak dia segak. Suruh solat, lihat. Lihat. Sebab apa? Adakah dia tak kuat? Sebab tu bila sebut kuat, jangan nampak benda. Ini ilmu anda kena kuasai. Itu namanya baca. Baca kuat. Baca kaya. Baca rezeki. Biasa kita buat apa? Biasa kita sebut kuat. Sebut kuat. Sebut kaya. Sebut rezeki. Sebut tapi tengok duit. Baca ni tengok. Baca ni lihat. Lihat kuat. Lihat kuat. Nak lihat dengan apa?
Ada tak kaedah lihat? Ha? Penuh dah storage. Allah ajar tak kaedah lihat? Lihat, itu saya ulang, banyak kali saya ulang. Iqra' bismi Rob. Jangan pandang remeh bismi Rob ni. Jangan main-main. Lihat tu penting. Dengan Allah ajar, baca ni, lihatlah dengan nama aku. Bismi Rob. Nama aku. Kuat dengan nama aku. Kaya dengan nama aku. Rezeki dengan nama aku. Nama? Yelah, saya dah sebut dah Ustaz. Rozak. Kamu kenal tak nama tu? Alah, rezeki ni, yelah, kalau tak ada usaha, tak adalah rezeki. Nampak? Tak kenal lah tu. Mana tak depresnya? Ni saya cakap gitulah. Adakah nampak usaha itu rezeki? Rezeki itu usaha? Mula-mula kena tengok dulu sifat yang utama. Rezeki tak ada kena mengena dengan usaha dulu. Sebelum itu, kita kena letak dulu pada tempat dulu. Kemudian baru pecahkan ke bawah. Oh, baru Allah suruh usaha. Rezeki tu kita makan manusia. Oh, kena buat kerja. Oh, ya, faham. Tapi usaha itu tak ada apa-apa. Tak ada kuasa. Tak ada. Anda usaha amal macam mana pun. Bukan. Usaha je rezeki. Rezeki dia usaha kait. Kurang usaha, kurang rezeki. Hai. Jadi anda penentu. Usaha penentu rezeki. Ini soalan-soalan ni. Ini yang kita nak rungkaikan. Tidak kita mengenal dengan sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tidak baca kuat. Kita tidak baca kaya. Kita tidak baca rezeki. Kita sebut saja. Sebab itu, kalau kita lihat perbincangan tadi, ni, kita berusaha selama kita buat kerja ni, setiap hari bulan buang masa. Sebab tak yakin. Bila usaha dengan ragu, anda usaha takut miskin masa depan. Anda usaha takut orang hina sebab nanti kan tak ada harta hina. Kan tak ada degree, tak ada doktor, kan orang kata bodoh pula. Ingat kan pandai tu duduk kat degree dengan diploma, dengan PhD. Sekarang dia pahaman dia macam tu. Bila macam tu, bermaksud dia berusaha tidak dengan yakin. Tapi dia nak counter keraguan dia itu dengan usaha. Lalu, tanpa sedar, bila yakin tak ada lagi, apa yang berlaku? Usaha ambil alih yakin dia. Lalu, yakinlah dia dengan usahanya. Faham tidak saya cakap ni? Faham tak tuan-tuan kan? Mudah-mudahan Allah bagi faham. Saya ulang lagi sekali. Dia berusaha bukan dengan yakin. Bagaimana nak yakin kalau tidak bermula dengan iman? Dah kan kata tadi tak ada kena-mengena dengan iman. Tak nak kata cerita bab iman. Tolak tepi sekejap bab iman ni. Terror no rasa tak nak kait dengan iman. Tak apa, kita tengok. Kalau kita kaji orang yang melalui situasi dunia yang depressed, devalue, semua D lah. Memang sepatutnya kita makam D pun. Makam D kita ni, tapi duk tak kenal. Akhirnya depresskan dia. Patutnya D. Tapi sebab A, duduk kat A. Patutnya awal-awal sekali, patut terus duduk dekat D lah. Nak juga duduk kat A. Aku berusaha. Aku mesti berusaha. Kuat. No, aku dia. Tak apa. Dia yakin tak ada. Bagaimana nak yakin? Dia kena usaha lah. Jadi usaha yakin dia setelah dia berusaha. Okey? Tak apa. Tuan-tuan, bahayanya orang berusaha dengan tidak yakin. Sebab bimbang-bimbang keyakinan dia diambil alih oleh usaha itu. Maka yang yakin bukan dia, tapi usaha dia. Maka dia mula yakin kerana usaha. Dia mula yakin kerana usaha. Bila dia punya yakin kerana usaha, maka keyakinan itu ditingkatkan dengan usaha. Makin banyak usaha, makin yakin. Makin banyak usaha, makin yakin. Tiba-tiba usaha itu tidak jadi apa-apa. Maka dia dijatuhkan.
jatuh tuan. Didudukkan. Duduk sini. Tak sedar-sedar. Tak faham-faham. Duduk. Dia macam tu. Beramal. Aku beramal. Bukan patutnya Allah punya amal. Allah punya. Bukan aku punya amal. Dalil yang mana ni? Dalil tentang puasa, tuan-tuan. Fa'innahu li. Illa saum fa'innahu li. Kecuali puasa. Kenapa puasa ni milik Allah? Apa-apa amalan yang buat kerana Allah, milik Allah. Itu kata. Kerana mereka, Allah kata hadis-hadis kursi, yada'u syahwat, meninggalkan syahwat, wa ta'amahu min ajli, kerana aku. Bila buat kerana Allah, semua milik Allah. Habis kita punya bahagian mana? Pahala. Bahagian kita pahala. Dalil mana? Hadis. Menghidupkan malam Ramadan. Atau malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Harapkan pahala. Bahagian kita pahala. Amal milik Allah. Amal serah pada Allah. Itu kata amal. Saya dah beramal. Kalau betul beramal, dapat pahala. Pahala, hati lega. Kalau betul beramal, hati lega. Kesan kepada amal, hati lega. Saya ulang lagi sekali. Kesan kepada amal, hati lega. Bila hati lega, bagi tahu saya kat mana depres. Habis tu ustaz, yang Nabi-Nabi tu nangis, itu bukan depres, tu nangis. Itu perasaan. Kadang-kala menangis. Itu adat manusia menangis. Tapi tidaklah penuh dengan tangisan yang tak ada henti-hentinya. Menangis. Itu normal. Menangis tu normal. Yang tak normalnya adalah kalau malaikat menangis. Tu tak normal. Bila masa pula malaikat menangis ni. Maksudnya bukan malaikat. Menyamar jadi malaikat. Ataupun iblis menangis. Iblis menangis pun tak normal sebab iblis tak menangis. Dia menangis nanti, dia tak nangis pun. Sebab dia tak ada air mata. Dia derita dah. Dia dah pergi kepada buat kata J.K. Rowling apa? It's a deeper than sadness. I know about sadness. Sadness about crying. But it's more than that. Tuan-tuan, itu cerita tentang apa kalau more than sadness? Kalau more than sadness adalah derita. Derita mana ada air mata? Orang derita, tuan-tuan, dah tak ada air mata dah. Orang derita aku nak kerat je. Tuan-tuan, kalau berhadapan orang yang dah derita, tuan-tuan, sebab tu jangan terkejut. Orang yang boleh bunuh orang, yang baca, buka kes. Siapa yang mengaji malam ni, buka kes orang-orang yang bunuh orang, tuan-tuan. Tengok. Dia boleh kerat isteri dia dalam keadaan tak rasa apa-apa. Dia kerat isteri dia, tuan-tuan. Dia campak sana. Dia bunuh, dia rogol. Tuan-tuan cuba tanya. Dia tak ada perasaan ke? Waktu tu dah tak ada perasaan. Gimana perasaan dia? Kerana hati dia yang telah rosak, tuan-tuan, telah mematikan perasaan itu. Mati maksudnya perasaan dah tak out of control lah. Dia tak cerita perasaan, dah lebih dalam dari perasaan. Sebab tu bahagia, gembira, bahagia. Dia gini, tuan. Sebab tu ini semua kerana bila kita mula dengan baca. Bila baca, Allah buka, tuan-tuan, subhanallah. Inilah ilmu bismirab. Jangan dok kita ingat kita boleh sebut kita dah pandai baca. Budak-budak umur 2-3 tahun, 2-3 tahun, 4 tahun dia boleh sebut tapi tak boleh baca. Orang boleh baca ni adalah orang yang lebih tinggi fahaman dia. Jadi contoh baca. Tengok tuan-tuan gembira. Bahagia. Bahagia. Dua beza ni. Kalau sini suka. Kalau bahagia, ni ada cerita suka, ada derita. Derita. Suka, sedih, derita. Dia suka gembira ni lah sekali. Ini bahagia. Sedih, derita. Kalau dia ni, saya nak bagi tahu prosesnya. Kalau dia ni asyik duduk kat perasaan saja. Sekejap saya tulis yang ni sekejap. Perasaan suka, duka.
Dia duduk kat sini je. Perasaan suka duka. Suka ni tadilah gembira. Duka sedih. Okey. Sebab tu orang tua-tua cakap jangan suka sangat. Okey. Sekarang ni perasaan ni, ini emosi. Dan inilah nafsu. Baik. Cerita bab suka kenapa, duka kenapa ni semua bab keadaan. Keadaan yang boleh buat dia suka, keadaan yang boleh buat dia duka. Okey. Bila dia ni gembira, suka, tak ingat dunia orang panggil. Dia akan pergi ke sedih. Dia main kat situ je. Suka, duka. Suka, duka. Suka, duka. Sampai tahap give up. Hidup aku asyik suka dia, lepas tu orang tipu balik. Aku nak suka balik, kena tipu balik. Tuan-tuan, kalau dia tak rawat, dia asyik duduk dengan perasaan saja, dia akan pergi kepada satu tahap yang lebih dalam. Ni pergi perasaan, dia pergi ke hati. Dia akan pergi ke hati juga, tuan-tuan. Tapi perbincangan dia adalah derita. Okay. Dia tangguh turun. Bila kata contoh, dia gembira suka, dia tak ada fikir lain. Dia suka duka, dia nak fikir perasaan dia. Baik, apa yang berlaku kalau dia tidak selesaikan, bermaksud dia kalau tak gembira dan dia tak kembalikan kepada Allah, sepatutnya gembira dia boleh jadi bahagia. Gembira boleh jadi bahagia. Ni jiwa. Ini nafsu, perasaan. Okay, dia ni gembira suka. Lambat laun dia akan pergi ke derita. Derita ni tuan-tuan, hati yang derita disebabkan oleh terlampau suka. Seronok no. Lepas tu sedih, nak suka balik. Dia sedih, dia nak suka balik. Dia nak dapatkan balik suka dia tu. Cuba lagi, sedih balik. Cuba, lalas sekali derita. Berkali-kali disedihkan, berkali-kali saya dah suka kena tipu. Silap lagi bulan, jadi derita. Derita ni tuan-tuan, itu yang J.K. Rowling kata tadi. The deeper than the sadness. Cuma, Ustaz, habis tu sekarang dia kan dah berjaya. Baik, ada orang cover derita dengan dia kena dia kena counter dengan lebih tinggi. Sebab tu hati, orang kata hati keras tu. Dia tak kira orang dah. Yang penting aku buat juga. Dia nak counter derita itu dengan kembali dia nak dapatkan apa yang dia nak. Ini silap bulan lebih bahaya kerana derita yang tersembunyi. Dia masih derita sebenarnya. Ataupun dia membina kejayaan dia di runtuhan penderitaan. Ni. Di bawah ni derita. Di sini berjaya. Jangan cuba-cuba tuan-tuan. Kali ni dia dah berjaya kan? Anda try kacau dia punya kejayaan. Derita ni akan bangkit balik tuan-tuan. Dia akan buat siapa yang kacau jaya dia. Dia akan tekan orang tu sehinggalah jangan terkejut membunuh. Ni kena ngaji. Qalu ataja'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Inilah iblis. Iblis tuan-tuan duduk kat sini. Yang mengganggu dia akan bunuh tuan-tuan. Memang dia nak bunuh. Tapi dia tak ada kekuatan nak bunuh. Tapi dia lagakan kita sehingga kitanya sendiri yang berbunuh-bunuhan. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah, nampak perjalanan dia sebenar. Akan membentuk ego yang lebih tinggi. Ya, benar. Bermaksud dia akan duduk pada kedudukan yang maksimum sebab dia nak menutup penderitaan dia. Dia kena buat benda yang maksimum. Hanya itulah. Jangan terkejut kalau orang ni dah tak ada air mata. Dia kata aku dah tak heran dah. Dia macam cerita apa ni tuan-tuan? Boleh tengok cerita Why Are You So Serious? Joker. Tapi bukan Joker tu yang jahat. Two-Face. Joker tu Joker lah. Two-Face tuan-tuan. Cuba kaji tengok. Saya tengok itu hari kejap lah. Rupanya Two-Face tu dia ada dua muka tuan-tuan. Dia lawyer. Dia lawyer dengan siapa? Dia apa? Jawatan dia? Bandar apa? Ketua. Datuk Bandar. Rupanya dia ada satu tragis, dramatik
Dia traumatik. Oh, semua ada. Tapi dia berjaya menutup dengan identiti yang orang tak sangka dia macam tu. Bila? Bila nanti kejayaan yang dia dah bina atas derita itu diganggu oleh orang. Jangan. Dia tak yang main jin dah. Jin tak masuk dah. Saka-saka ni tak masuk dah. Dia sendiri akan jadi saka. Dia sendirinya akan jadi saka, tuan. Dia sendiri. Waktu tu, bak kata, cuba tuan-tuan mengkaji tengok bagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, melompat fi iblis. Ini dia tak perlukan aku lah, katanya. Ini cukup dengan diri dia. Aku tahu. Aku yang melalui kesedihan. Aku yang susah. Bukan kau, katanya. Tuan-tuan, time itu, ya Allah, doa lah banyak-banyak. Sebab itu, cuba tengok tuan, dalam surah Al-Hadid, Allah kata apa? Allah kata, dalam surah Al-Hadid, kita duk baca dalam ni. Memang Allah suruh ingatkan ayat 22, ayat 23, ayat 23. Al-Hadid ayat 22. Tuan-tuan, cuba tengok. Sebab tu Allah kata, jangan sedih sangat, jangan suka sangat. Tengok Allah kata, agar kamu tidak bersedih hati. Itu satu arahan pada Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini sebab tu jangan duduk kat perasaan, jangan suka sangat, jangan duka sangat. Jangan sedih sangat. Jangan sedih sangatlah. Sebab tu cara nak treat untuk keadaan ini. Jangan ikutkan. Ini kalau saya dengar dia, kita kena layan. Yang mana sedih tu layan. Okey, kita kena layan dia. Kita kena tahu apa masalah dia. Lepas tu bagi balik apa yang dia nak. Orang yang jadi sakit mental ni sebab derita ke Ustaz? Boleh jadi. Bukan mental dari lahir. Mental dari lahir cerita bab lain. Ni mental dalam perjalanan. Proses. Mungkin darah dah naik terlampau tinggi. Biologi. Bila dia derita, tuan-tuan. Bila dia ada melalui Allahumma ni. Dalam bab jasad, darah akan reflect dengan nafas. Sebab tu kalau kita tengok. Kalau orang yang tengah ada macam sakit jantung, darah tinggi. Antara pemakanan. Faktor pemakanan. Tetapi faktor lebih besar adalah nafas dah jadi toksik. Dia oksigen dah tak balance. Nafas dah bertoksik. Toksik ni boleh jadi daripada gelombang. Macam-macam lah. Tapi bagaimana nafas boleh bertukar jadi toksik? Rupanya bila dia kaji. Dan kajian ni masih dijalankan sebab dia tak ada alat yang exactly. Cuma nak bagi tahu. Cuma Islam dah bagi tahu awal, tuan-tuan. Islam lebih mendalui semuanya. Cuma tak semua benda yang mesti dibuktikan dengan alat. Ada benda yang kita tak boleh nak buktikan dengan alat. Kita kena buktikan dengan performance kita. Dengan akhlak kita. Tak ada alat yang lebih hebat daripada akhlak kita sendiri yang membuktikan bahawa nafas kita itu tidak bertoksik. Dia bila nafas dia risau. Darah naik. Cuba cek. Mana ada orang tak risau darah tak naik? Semua risau, semua darah naik. Pergi kaji. Tengok. Sebab tu risau dunia. Dunia risau benda yang kecil, benda yang sempit, benda yang tak ada. Darah naik. Habis Ustaz, macam mana? Patutnya, dia ada kaedah dia. Tuan-tuan, ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Kaedahnya. Bila kita dah faham perkara macam ni. Ustaz, habis tu sekarang ni, apa yang cerita? Sekarang ni begini. Bila kita dah tahu kedudukan kita ni, yang mana kita berusaha saja, kuasa tak ada pada kita. Jadi sepatutnya benda yang kita risau tadi, kita kena meminta kepada Allah. Fas'alillah. Fasta'in billah. Tapi kita tak mau. Kita dah nampak usahalah kita. Kita siap cakap, dah amalan pun, tak beramal, tak dapat pun apa yang saya nak. Dia tetap nampak usaha dia. Dia tetap yakin dengan usaha dia. Dia tetap yakin dengan usaha dia. Sedangkan usahalah. Tapi yakinlah dengan Allah. Bukan yakin dengan usaha. Tapi manusia ni susah. Ada setengah itu bila dia ada keraguan yang tinggi, dia kena berusaha.
Kemudian apa yang dia buat? Baru dia yakin. Alah, bahaya tuan. Patutnya bila ada masalah risau, minta ke Allah. Dalil mana dalil? Surah Al-Hadid ayat 5. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Tapi kenapa dia tak nak minta ke Allah? Sebab dia tidak keyakinan dia. Aku minta ke Allah ni boleh ke? Nampak. Sebab tak kenal Allah lah. Sebab tak kenal Allah lah tak boleh nak meminta, tuan-tuan. Kalau dah kenal, kita mesti minta ke Allah. Mesti minta. Beramal itu satu bab. Amalan itu menandakan suruhan. Macam ni. Amalan kita ni suruhan. Amalan ni suruhan. Duit ni pun dunia ni suruhan juga. Allah suruh takbir dunia. Duit pun ada suruhan juga. Syurga pun ada suruhan. Semua benda ni adalah suruhan. Allah suruh usaha. Tapi dapat kena minta. Nak dunia kena minta. Bukan dengan usaha semata-mata. Nak amal kena minta. Tengok Nabi Ibrahim AS. Oh, saya tuan-tuan. Penuh orang nak cakap sebenarnya. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim AS. Cuba tengok. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Nabi Ibrahim minta jadikan keturunannya solat. Kita dah nampak amalan pada kita. Amalan dengan minta. Tengok apa yang Allah bagi. Allah bagi, syukur dulu amalan yang ada. Ini kita downgrade dengan amalan yang ada. Takkan baca Quran je. Syukurlah boleh baca surah Al-Hadid setiap malam patutnya. Kalau orang lain tu tahajud, saya tak. Saya tak tahajud. Asyik terkejut dia. Mesti saya banyak dosa. Allah. Cuba sangka baik dengan Allah. Yang kamu buat itu, yang tak boleh nak buat itu adalah amalan dalam level kurniaan. Semua amalan kurniaan. Tapi bab dosa pahala tu suruhan, tuan-tuan. Jangan, Allah tak kurniakan lagi saya nak buat pahala. Asyik buat dosa je. Tu nak kena makan penampar dia panggil. Faham? Itu ada akal Allah panggil. Allah kata ada akal, pilihlah dosa pahala. Ni amalan-amalan. Amalan tu suruhan. Tapi bermula dengan minta. Nabi Ibrahim minta. Nabi Sulaiman minta. Rabbi fili wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Minta. Minta dengan Allah. Risau minta dengan Allah. Tapi apa? Tak yakin. Macam mana nak yakin? Tak kenal. Tu isu dia. Lebih banyak kenal usaha. Lebih banyak kenal diri yang tak ada ni. Lebih banyak kenal orang. Bagaimana kaedah Quran perlu diamal sakit mental? Mental ni kita doakan dia. Dia dah tahap mental lah, kita doakan dia. Gugur dah. Kalau mental tu maksud dia dah tak boleh. Quran kata gugur dah. Gugur kewajipan. Lemah dah. Akal dia dah lemah. Hukum fikirnya tergugur lah. Semua amalan dia. Dah mental. Dah tak waras. Nak ubat dengan apa? Ubat lah dengan kita doa lah minta. Lahu mulkus samawati wal ard. Nak suruh dia amal apa? Dia dah mental. Orang yang tak mental lah tolong dia. Jangan kita pun mental sekali, sudahlah. Kita pun tak faham. Kita dah tengok orang tu sakit, kita sihat kan? Bantulah orang yang sakit. Orang yang sakit hati, duduk dengan orang hati yang sihat. Bantulah dia. Bantulah berikan. Janganlah orang yang sakit hati duduk dengan kita ni apa? Hati pun sakit. Menyakitkan dia panggil. Sebab tu kita kena, orang kata orang yang depress ni, kena duduk dengan orang yang yakin. Orang yang ada kuat iman. Kuat iman ni apa? Tak banyak, dia tak banyak lagi dah cerita tentang kerisauan. Bagi dia yakin. Sebab tu kena pergi bawa dia pada guru-guru yang muktabar. Dudukkan dia kat situ. Kuat iman bukan diukur dengan amalan yang banyak. Kuat iman itu hidup dia penuh dengan kekuasaan Allah. Kemudian dia beramal dengan yakin. Dia boleh menghilangkan. Ustaz, bagaimana nak mengenal Allah? MatGDB. Bagus soalan bagi nak mengenal. Ikut kajian ilmu saya ni. Nak kenal Allah dengan Allah. Tu jawapan dia. Nak kenal Allah. Kalau tanya nak kenal. Kalau kita nak kenal. Kalau Tuan nak kenal saya. Bermula dengan apa? Ni ustaz ni nama siapa? Apa dia buat? Kenal kekuasaan dia kan? Di situlah dalilnya siddiq.
bongkar kebenaran dan membenarkan. Baik, jadi tak kenal juga kalau kita lihat dengan kaedah surah Al-Alaq ayat 1, tengok kejadian kekuasaan dia. Tengok makhluk nampak Khalik. Dia kenal makhluk ni, maksud makhluk tidak boleh ada sifat yang kita tengok tu. Contoh, tiba-tiba hidup. Kenal. Takkanlah makhluk hidup sendiri. Kat situ kita kenal. Oh, ada yang menghidupkan. Tengok panggil makhluk, dia ni kaya. Takkan kaya tu sifat makhluk? Bukan sebenarnya, dikayakan. Tu, tengok kaji, nak kenal Allah dengan Allah, kenal dengan sifat dia, dengan kekuasaannya, dan pastikan membingit. Jangan tercari-cari, jangan lompat-lompat. Ustaz, bagaimana nak kuatkan yakin dan kenal tu Ustaz? Duduk je istiqomah mengaji. Jangan lagi bertanya-tanya bagaimana nak yakin. Yakin itu dengan perbuatan yang dilakukan, dengan amalan yang faham. Difahamkan. Contoh, pertama, tahu dapat ni malam ni. Ni, kena ambil tahu balik. Duduk ambil tahu. Kemudian belajar tengok balik. Dia bukan at one night punya cerita. Dan dia takkan selesai dengan bertanya macam mana. Kalau tanya macam mana, saya jawab macam tu. Sebab tu dia bukan soalan, dia adalah implement. Terus ikut torik jalan suruhan. Tinggalkan larangan, lakukan suruhan. Itu tanda kita mengenal. Bukan lagi kata macam mana ya. Dia bukan tanya macam mana dah. Duduk balik, letakkan diri pada kedudukan yang sebenar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Taala. Kalau ikut, saya ingat orang yang ilmu agama tinggi dekat dengan Allah, tapi orang biasa pun dekat dengan Allah. Tinggi ilmu agama ni, anda kena faham. Ilmu agama yang tinggi itu bermaksud dia memiliki pengetahuan yang banyak. Sepatutnya dia kenal Allah lah, dialah yang tinggi. Sepatutnya. Tapi Allah nak bagi tahu, kalaulah hanya dengan cara itu saja boleh kenal, maka apa nasib yang tidak ada peluang untuk menuntut ilmu yang banyak. Itu maksudnya. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, jangan pelekehkan, baik nama ilmu tinggi, pun tak kenal Allah. Itu makna tak kenal juga tu orang tu. Dia maksudnya nak bagi tahu, ada ketika orang yang ada ilmu yang banyak tiba-tiba tak kenal. Boleh jadi begitu sebab ni dengan kuasa Allah. Bukan bermaksud tak payah menuntut ilmu. Tak boleh. Ilmu tetap wajib. Terutama ilmu nak mengenal Allah ni mesti dengan ilmu. Tapi ada orang tertipu dengan ilmunya, amalnya. Sebab tu Allah SWT ini maha adil. Maha adil meletakkan semua orang berpeluang untuk mengenal Allah Ta'ala. Itu sepatutnya begitu. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Jadi kita nak tekankan tentang perbahasan ini. Bermaksud, bila sebut tentang Ustaz, orang yang kena gangguan ni apa sebabnya? Bagaimana terlepas dari gangguan? Ini dia kena gangguan ke soalan? Daripada semalam tadi saya nampak tanya soalan gangguan ni. Saya nak cakap macam ni lah. Soalan gangguan ni. Saya cerita ni, cuba perhati baik-baik apa saya cerita. Saya simpulkan. Sebab tu kadang-kadang ilmu agama ni akhirnya dia tidak akan jadi penyelesaian kerana orang akan sibuk dengan permasalahan saja. Sebab tu kadang-kadang ilmu agama dia tak jadi penyelesaian sebab orang akan tumpukan permasalahan. Tamsil mudah. Orang sakit kepala. Dia sibuk tanya, macam mana boleh sakit kepala? Macam mana boleh sakit kepala? Macam mana boleh sakit kepala? Macam mana boleh sakit kepala ya Ustaz? Macam mana tak nak sakit kepala ya Ustaz? Ada tak tip-tip tak nak sakit kepala? Tak ada. Dia kalau kena-kena je tuan. Tinggal lagi Panadol pun datang. Itu penyelesaian. Makan Panadol. Hilang sakit kepala. Sakit kepala hilang Ini adat. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Sakit kepala ada orang tumpu pada sakit kepala. Orang akan tumpu pada Panadol. Betul tak? Sakit kepala Panadol. Ada orang tanya lagi.
Macam mana tak nak sakit kepala? Orang dah boleh terima dah sakit kepala. Betul tidak? Soalan. Bila sebut tentang sakit jiwa, kena saka, kena ganggu, jin toncit, jin apa, gunjurowok, semualah benda-benda tu. Kenapa tak nak pergi pada ilmu agama? Baguslah, inilah ubat dia. Ngajilah balik, betulkan balik kefahaman, ikut je pengajian, ambil pen, ambil nota, duduk, salin balik, tanya, oh aku ni ada sakit. Jangan ditanya lagi penyakit tu. Niat cakapak. Penyakit tuan, jangan ditanya macam mana datang sebenarnya. Bukan tak nak jawab sakit macam mana, tapi sebenarnya dia kadang-kadang datang tu pun kita tak boleh nak jawab. Macam mana dia boleh sakit kepala? Banyak faktor. Contoh, kenapa boleh kena saka? Kenapa boleh kena jin, saka? Anda tanya benda yang gaib. Jangan ingat, kalau dia pun jawab, saya tahu yang gaib ni. Jin ni bila datang, sebenarnya dia akan datang dari satu bucu tu ya. Bila jalan sengit sikit, dia bagi tip. Gaib ni tak tahu. Cuba baca ayat kursi. Siapa yang tahu tentang gaib? Allah. Kalau baca surah Al-Hashr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsa naribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Nampak? Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Allah dudukkan, jangan iktibar pada begitu. Apa saja sebut saja Allah, dah tak ada cerita pasal makhluk dah. Cuma nak mengiktibarkan hamba Allah. Bukan bermaksud dia begini. Ginilah. Makhluk Khalik. Okay. Khalik, pencipta. Saya nak ringkaskan tu. Kalau saya panjangkan jadi dia tamsil kaedah Jabariyah, Qadariyah tu okey boleh. Cuma saya nak simpelkan perbahasan tu begini. Makhluk tidak akan boleh ada tanpa Khalik. Makhluk ni ciptaan. Khalik pencipta. Semua apa yang ada pada makhluk sebenarnya adalah reflect kepada Khalik. Mesti reflect balik pada pencipta. Sebab makhluk tidak boleh sendiri. Baik. Jadi kesimpulannya, apa yang ada pada makhluk itu semua berkaitan dengan sifat Allah. Apa yang ada pada makhluk tu, semua ada sifat kekuasaan Allah. Tapi apa yang ada pada Khalik, ini, tidak akan boleh disamakan dengan makhluk. Kita panggil laisa kamitslihi syai'. Jelas. Apa yang ada pada makhluk? Apa yang ada pada makhluk itu semua menyatakan sifat kekuasaan Allah. Tapi sifat makhluk. Ada makhluk sifat ada. Dia tidak boleh merujuk kepada Khalik. Apa sifat makhluk? Binasa. Sifat Allah kekal. Sifat makhluk apa? Buta. Sifat Allah melihat. Jadi, sifat kita apa lagi? Peka. Ni. Jadi, sifat Allah mendengar. Bila kata mendengar, melihat, kekal, tidak bolehlah kata dia nak nisbahkan sifat-sifat pada manusia ini, makhluk ini, nak diletakkan pada Khalik. Tak boleh lah. Samalah dengan perbuatan yang lain tadi. Jadi samalah dengan af'al dipanggil perbuatan, duduk semua tu. Sebab bicara soal Allah, dia tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak berjirim. Semua tidak boleh. Habis kalau sebut tentang duduk, rumah, atas, ini semua cerita tentang makhluk. Tapi makhluk ni boleh ada sendiri ke? Tak boleh. Dia mesti kena ada Allah. Jadi, dengan Allah, maka duduklah. Allah dudukkan. Jadi rumah.
Dia panggil rumah Allah ni sebab rumah ni makhluk Allah yang mengadakan rumah. Itu maksudnya rumah Allah. Allah mengadakan rumah, Allah mengadakan duduk, Allah mengadakan. Jadi memanglah kata hamba Allah. Ha? Nampak? Dia begitu. Yang mana orang-orang baru tu abaikan saja. Nak masuk-masuk kacau-kacau, jangan layan. Jangan layan. Nak masuk, buat cara masuk. Nak dengar, buat dengar. Tak perlukan adab bagi yang tak mengenal. Tak apa. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Jadi tak payah. Yang beradab ni yang mengenal saja. Tak apa. Orang yang tak kenal Allah, dia beradab ke dengan Allah? Orang yang kenal Allah beradab ke dengan Allah? Orang yang kenal Allah, dia akan beradab dengan Allah. Sama lah. Orang tak kenal saya, nak beradab buat apa? Cakaplah apa nak cakap pun, saya tak kisah. Dia tak kenal. Nak macam mana? Kalau dia kenal buatlah cara kenal. Kalau orang beradab dengan Allah lebih tinggi, dia tak akan jadi buruk perangai dengan makhluk. Sebab dia berhadapan dengan ciptaan Allah. Kalau betul dia tengok makhluk, nampak Allah, ingat Allah, dia tak cakap yang bukan-bukan. Dia tak akan cakap benda yang kotor-kotor. Dia tak akan cakap benda yang merosakkan. Sebab dia tengok manusia, ingat Allah. Maka dia akan cakap, Astaghfirullahalazim. Kalaupun dia tak faham, silap ke, salah ke, dia kena pergi kembali kepada Allah. Sepatutnya. Nampak? Tu cara dia. Baik. Maka abaikan. Jadi orang yang baru dia tak kenal ke, biar. Yang kenal tu, teruskan mengaji. Nampak? Orang yang mengenal dia akan beradab. Orang tak kenal tak apa. Dia nak panggil apa saya ke, nak cakap apa ke, tak kisah. Tak payah nak pertahankan saya. Tak perlu, sebab dia tak kenal. Ataupun kenal pula, jangan sebab saya. Sebab ilmu, dah habis cerita. Tu cara dia. Sebab tu qalu salama. Buang masa nak jaga adab, Arif Wali, saya tak suruh awak jaga adab. Buatlah apa yang awak nak buat. Awak kan ada semua kuasa di atas muka bumi ni. Silakan. Saya bukan suruh adab dengan saya. Itu cara dia, kan? Kalau nak masuk sini, nak bagi tahu cara begitu, tak perlulah masuk pertahankan perkara yang anda katakan tadi. Kalau nak pegang kata ilmu Nabi Khidir, silakan. Saya pun tak minta untuk dimuliakan. Nama pun Arif Wali kan. Dah wali dah. Apa nak terkesan dengan kata-kata saya pula? Tak payahlah, dah wali. Wali tak terkesan dengan kata orang. Dia tak perlu nak pertahankan hujah ni, dah tak perlu. Tak payah cakap apa-apa sebenarnya. Saya ni bercakap sebab saya duduk kat depan ni. Kalau saya duduk kat tempat Arif Wali tu pun, saya tak cakap pun. Sebab dah wali. Wali ni tak banyak cakap. Dia kalau tak diberi cakap, dia tak bercakap. Itu je. Dan dia tak mandai-mandai nak cakap. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau nak dengar-dengar, kemudian mewujudkan satu provokasi. Izi Aishi, kan saya dah kata, ini orang yang mengenal. Tak perlu berkata begitu. Ini lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Tak perlu nak kata begitu. Orang jangan mengaji dan belajar. Tak apa. Tak payah. Mat GDB. Ini pun baru, alhamdulillah. Jasa sangat. Alhamdulillah. Barakallah. Hazam min fali rabbi. Tak apa. Biarkan. Apa masalahnya? Kalau masih terkesan, Ustaz, jangan dia nanti sampai satu. Dah. Dan habis dah pun. Saya tak layan. Saya respon untuk diberikan kefahaman sedikit. Itu je. Okey? Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, dalam perbahasan ini, kita lihat, berbalik kepada apa tadi? Bila kita melihat bahawa dalam meletakkan kembali sifat kehambaan yang sebenar. Sebab itu kalau kita letakkan usaha tadi, kesimpulan kita malam ni, usaha. Usaha itu bila kita letakkan kembali kepada manusia. Usaha pada manusia. Jadi kesimpulannya, usaha itu lemah. Usaha ni merujuk kepada siapa? Usaha merujuk kepada siapa? Merujuk kepada manusia. Okey, apa sifat manusia? Lemah. Okey. Ini kesimpulan kita malam ni. Lemah. Bila kata lemah,
usaha ni pun samalah lemah sebab usaha merujuk kepada manusia. Simple. Sama dengan kalau manusia itu lemah, maka usaha itu pun lemah. Okey, baik. Jadi, di manakah kedudukan kuat? Bagaimana nak lemah lawannya kuat? Maka jangan duduk pada manusia. Kuat duduk kepada pencipta, Khalik. Jadi pencipta ni yang akan kuatkan usaha itu. Yang masuk kuat ni menjadi. Maka di sinilah perbincangan tentang kuasa. Kuat ini merujuk kepada kuasa. Kuasa Allah, qadar Allah, menyebabkan usaha yang lemah tadi menjadi. Itu je. Menjadi. Usaha yang lemah tadi menjadi. Maka untuk menghilangkan segala keraguan. Contoh, ragu. Dia akan duduk dekat sini. Sebab usaha ni makhluk. Semua benda-benda yang ragu, yang tak jelas, dia akan duduk pada yang lemah. Betul lah tu. Betul ke ni? Usaha ni boleh ke? Ya Allah. Boleh ke sampai ni solat ni? Ya Allah. Kan kita usaha sampai tak ni? Ya Allah. Okay, sekarang ni, kita kena kembalikan ragu itu kepada yakin. Bila duduk dekat Allah, dia jadi yakin. Okay, macam mana nak uruskan keyakinan? Kita kena kata apa? Dengan kuasa Allah lah menyampaikan aku kepadanya. Bukan dengan usaha aku. Maka ragu tu hilang. Dengan kuasa Allah lah yang menjadikan aku hari ni macam ni. Dengan kuasa Allah lah. Itu namanya billah tadi. Dengan kuasa Allah lah aku sampai kepada Allah. Melalui jalan usaha tadi. Ini usaha itu jalan. Jalan nubuwah. Jalan ni kan, usaha ini adalah tariq. Jalan. Maka jalan inilah yang digunakan. Sepatutnya bila sebut tentang jalan, maka sudah pasti usaha mesti mengikut kepada yang disuruh. Usaha yang disuruh. Sebab jalan mesti jalan yang benar. Maka jalan yang disuruh oleh Allah itu jalan untuk akhirat. Maka usaha tadi dijadikan begini. Ini kesimpulan dia. Usaha ini diletakkan pada paling atas sekali. Maka usaha untuk akhirat. Dia tak ada usaha untuk dunia. Ini yang disuruh oleh Allah. Maka usaha untuk akhirat, maka bermulalah dengan amalan-amalan yang utama. Contoh amalan yang wajib, solat. Kemudian amalan yang melibatkan al-mal, harta, yakni nafkah. Nafkah. Amalan yang melibatkan apa lagi? Semua hukum akan letak di sini. Bermaksud yang kita buat semua ni kat dunia. Jadi kita pun nampak usaha untuk akhirat. Sebagai contoh lagi tuan-tuan, usaha nak pahala. Ya Allah, aku usaha nak pahala, ya Allah. Okay, nak pahala ni ada dengan jalan yang tanpa harta, ada yang harta bil mal, panggil harta bil mal, ada yang tanpa harta. Ini bin nafsi, bil badani, dengan badan. Maka tak semestinya pahala ni mesti dengan harta. Tak semestinya. Sebab pahala ni adalah dengan berbalik kepada perbahasan tentang tadi. Suruhan Allah. Letakkan kembali kepada yang wajib tu yang mana. Yang harus yang mana. Jadi kita kata, itu dia panggil faqih. Maka taklah kita buat usaha yang sia-sia. Usaha nak pahala. Kerana nak pahala lah aku kena ada harta sekian-sekian. Kerana nak pahala lah aku kena amal sekian-sekian. Kerana nak pahala lah aku mesti menjaga sekian-sekian. Maka pahala yang utama. Perbincangan kita pahala. Bila pahala diutamakan, maka hilanglah segala kerisauan. Sebab pahala menghilangkan kerisauan, tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Itu surah Baqarah jelas menyatakan. Dan bila sebut pahala,
dia akan jadi amal soleh. Amal soleh ni amal yang sentiasa nak diperbaiki, nak diperbetulkan. Bermaksud dalam dunia ni tuan-tuan, kita sedang usahakan pahala kita. Itu je. Kita usaha pahala. Usaha nak pahala. Itu sebenarnya. Di cerita panjang-panjang ni, kita nak rungkaikan kembali. Usaha nak pahala. Bila kata usaha nak pahala ni tuan-tuan, berkaitan dengan apa ni pahala ni? Iman. Anda berpaling daripada pahala. Anda berpaling saja pada pahala. Bermaksud nak apa? Nak dunia. Nak dunia. Nak ni nak. Kita dah bincang nak. Sepatutnya perlu dunia. Dunia ni makan perlu saja. Tapi anda buat dunia bukan keperluan. Anda buat dunia ni kemahuan. Letak mahu. Anda akan dalam kesempitan. Boleh rujuk dalam surah Toha, tuan-tuan. Dalam surah Toha, Allah berfirman, kalau kita lihat dalam surah Toha, surah Toha, ini surah Toha ayat 124. Yang bermaksud dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, surah Toha, boleh rujuk, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Sebab tu jangan. Dia kaitan dengan iman juga. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang tidak letakkan akhirat, pahala ini dikatakan sebagai orang berjaya, tidak tuan-tuan. Dia mungkin boleh menutup kesempitan itu dengan kesenangan yang digembar-gemburkan. Tapi sebenarnya dia sedang sempit. Sebab tu jangan terkejut orang yang suka gelap punya dia depres. Kita bukan nak hukum dia. Tetapi itulah dia. Jadi kena ubahlah. Janganlah nak nafikan lagi. Berubahlah. Apa yang awak cari kat dunia ni selama ni? Ni kalau kita cara nada macam ni. Sebenarnya kita kena kembali kepada main tujuan kita. Dia tak ada dah big Y yang pelik-pelik tu. Z terus. Z terus, titik dah. Fokus. Semua jalan pahala tuan-tuan. Kalau pahala, susah pun ada pahala, senang pun ada pahala. Bukan nak senang, anda nak pahala. Tak kisah tentang susah selagi mana berpahala. Buat apa kalau dapat senang tetapi bala? Pahala dengan redha Ustaz. Komen, bila nak pahala kena redha. Kalau tak redha tak dapat pahala. Maka bila sebut pahala sudah pasti Allah redha. Tak ada istilah ada pahala Allah tak redha. Tak ada. Pahala saja redha. Pahala saja ikhlas. Bermaksud, bila sebut pahala saja, sebenarnya memudahkan perbincangan sebab dalam Quran pun Allah suruh sebut tentang pahala. Ajruhum. Dalam surah At-Tin pun sama. Pahala. Tentang pahala ni memang bahagian kita. Maka pahala ni mesti ikhlas. Bila ikhlas, Allah redha lah. Allah redha. Lepas dia tanya pula, macam mana nak ikhlas Ustaz? Biasa soalan. Soalan atas soalan lah kan. Macam mana Allah nak redha Ustaz? Macam mana ikhlas? Ikhlas ni janganlah letak aku. Lillah lah. Aku tak ada. Redha ni terimalah semuanya Allah berikan, terima. Inilah namanya iman. Redha ni menerima. Terima. Solat itu suruhan Allah. Terima. Terima tak? Larangan Allah jangan syirik. Terima. Terima tak? Jangan kejar dunia. Terima. Kalau terima, mudah-mudahan adalah pahala padanya. Bila terima, anda buat dengan ikhlas. Bukan sebab orang suruh. Bukan sebab keadaan. Bukan sebab nak senang hidup. Suruhan, larangan, semua kerana Allah. Habis Ustaz, saya nak dunia Ustaz. Jangan nak lagi dah. Perlu saja. Dunia ni perlu. Perlu dunia. Apa nak buat kalau perlu dunia? Minta. Habis cerita. Nak minta, satu hal, jangan minta dengan muka tak tahu malu. Kalau nak minta, tolong kerja dulu. Kerjakan pahala dan mintalah kepada Allah. Apa saja hajat kamu. Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Mintalah apa saja pun. Ya Allah nak dunia. Ya Allah nak dunia. Nak dunia. Nak apa? Ya Allah silap. Aku perlukan dunia ya Allah. Perlukan apa? Ya Allah aku perlukan duit. Ya Allah nak pakai ni. Ya Allah. Okey.
nak aku tolong. Kerjalah dulu. Kerjalah. Apa dia? Kerjakanlah pahala. Supaya meminta ni, pahala ni kesannya dekat hati. Bila minta bolehlah sepenuh hati. Tak adalah berbelah bahagi. Bila kita buat kerja, kita buat pahala, itu berkaitan hati. Kenapa kita kena beramal supaya dapat pahala? Bila pahala, hati senang tak? Hati senang. Kenapa perlu hati senang? Sebab nak minta. Kita tak boleh minta dengan hati yang ragu, yang lalai. Nabi dah kata dah. Allah tak layan permintaan yang lalai, tuan-tuan. Dalam hadis, yang mana permintaan yang lalai, permintaan yang lalai. Berdoa dengan lalai. Sebab Allah tidak akan layan. Sebagai contoh, pertama, tidak berdoa dalam keadaan tergesa-gesa, tidak mendesak. Orang kalau hati dia resah, gelisah, dia tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, bermaksud, seorang bersahabat bertanya, Rasulullah, apakah dimasukkan yang tergesa-gesa? Rasulullah SAW menjawab, yang dimasukkan tergesa-gesa adalah apabila orang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Ni boleh baca dekat orang yang buat penulisan tentang depres. Aku dah beramal, tapi masih belum tenang. Dia buat macam tu. Aku telah berdoa dan terus berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Dia tinggalkan. Dia doa macam, ini bukan dengan doa je ni, ini mesti dengan ubat. Dia tinggalkan doa. Dia kata, takkan dengan doa je. Kemudian, Allah kata berdoa dengan yakin. Sebab kata Nabi SAW, Rawahu Tirmizi dan Abu Hurairah, berdoa dengan Allah dan keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati lalai. Minta tak dapat. Sekarang, hati ni. Dah tahu kenapa hati lalai? Kejar dunia. Tak nak pahala. Pahala ni kerja bukan kerja agama. Kalau kata dia boleh nafikan iman, maknanya dia tak cerita bab pahala lah. Tak usah nak cerita pahala-pahala lah dengan aku. Kerana aku tengah susah. Nampak? Aku tengah susah, aku nak duit. Katanya. Tu dia. Baik. Hati lalai kerja dunia lah. Sebab tu hati kena dia. Bila dunia ni tuan-tuan, dunia ni dapat dengan meminta. Meminta pula dengan yakin. Yakin datang dari hati. Nampak? Kita dunia ni, keperluan. Dapat dengan meminta. Habis usaha tu kat mana? Usahalah untuk ni diberikan keyakinan tadi. Bukan usaha untuk dunia. Usaha untuk dapatkan pahala. Jadi bila usaha untuk dapatkan pahala, kenalah gunakan dunia ni. Apa saja dunia ada tu, gunakanlah. Ada duit, sedekah. Ikhlaslah. Ada masa, duduk dalam majlis ilmu. Khidmat. Bila kita buat macam tu, dapat pahala, pahala ni, dia akan ganti ni. Usaha ni dapat pahala. Pahala ni bina yakin. Yakin tu kita akan minta. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah sebab dah yakin dan kita pula berusaha amal. Usaha amal. Usaha amal tadi. Maka dunia pun Allah bagi. Dan kita pula diberikanlah. Apa saya nak diberikanlah. Nampak? Itu kaedah dia. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Itu dia. Bermaksud itulah perbincangan kita. Nanti kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Khair. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.